10 tahun yang lepas, aku mula hidup mengembara. Dengan sebuah basikal, aku mengembara beribu kilometer. Ini bukanlah pilihan sebenar aku, tapi ini adalah pilihan takdir. Titik pengembaraan aku bermula di Chengdu, wilayah Sichuan di negara China. Setelah bertahun aku mengembara, pengembaraan aku yang mula-mula inilah yang memberikan aku paling banyak memori dan impak yang betul-betul kuat dalam hidup aku. Kini aku akan ceritakan bagaimana semuanya bermula. So, sambung daripada video saya minggu lepas, hari ni saya nak cerita macam mana saya mula-mula mengembara dengan basikal 10 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2010. Kalau boleh panjang saya nak cerita, detail. Kalau boleh saya nak cerita macam mana setengah kawan saya menyokong apa yang saya buat dan setengah kawan saya lain menentang apa yang saya buat, termasuklah family saya sendiri. Tapi saya kena cut short cerita ni pasal saya tak nak video ni jadi panjang sangat. Okey, mengapa saya mula mengembara daripada negara China? Macam yang saya cakap dalam video saya yang lepas, masa saya kerja sebagai lecturer dulu, saya dah banyak pergi backpacking dalam negara-negara Southeast Asia ni. Jadi, saya tak nak repeat balik tempat-tempat yang saya dah pergi. Saya nak pergi ke tempat yang baru. So, saya dah buat Southeast Asia masa tu dan saya nak mula pengembaraan saya yang baru ni daripada negara China. Okey, pada asalnya, plan asalnya, saya cuma nak pergi backpacking. Saya nak start backpack daripada China, pergi ke semua kontinen dan ending dekat South America, dekat Argentina. Itu adalah plan asalnya. Saya tak terfikir langsung nak naik basikal masa tu. Dan kalau boleh saya nak travel dalam masa lebih kurang 2 ataupun 3 tahun. Saya nak travel dalam satu jangka masa yang amat lama. Pasal saya bukannya nak travel melancong suka-suka, tapi saya nak buat sesuatu yang besar, yang betul-betul impactful dalam diri saya. Okey, mula-mula saya simpan duit gaji saya masa saya kerja sebagai lecturer, tapi memang tak cukup. Jadi saya mengharapkan duit daripada freelance job yang saya buat. Masa tu saya ada buat satu big job untuk saya. Saya buat satu 3D animation job untuk satu iklan TV yang berharga RM30,000. So, klien saya bayar saya down payment RM5,000. Lepas tu saya buat job tu sampai siap. Saya pun deliver job tu dekat klien saya. Animation yang saya buat tu dah masuk TV dah pun, dah on air. Tapi saya tak dapat lagi duit remaining yang klien saya patut bayar saya tu, RM25,000 tu. Saya call dia banyak-banyak kali, dia tak angkat phone. Lepas dah sekian lama saya call dia banyak kali, dia terminate dia punya number tu. So saya dah tak dapat nak contact dia balik. Daripada situ saya rasa hampa. Saya bukanlah hampa pasal duit tu sangat, tapi saya hampa pasal saya rasa dream saya tu dah makin jauh. Mula-mula dream saya tu saya rasa macam dekat, saya dah boleh capai dream saya tu. Tapi bila saya tak dapat duit tu, saya rasa macam dream saya tu dah makin jauh. Dan saya terfikir macam mana saya nak buat. Pasal masa tu pula, saya sebenarnya dah beli flight ticket untuk ke China. Masa tu saya start daripada Chengdu. Dan saya pula masa tu saya bekerja sebagai contract basis masa saya lecturing. Lepas tu pula saya cakap dekat majikan saya yang saya tak nak continue saya punya contract untuk semester yang berikutnya. Dan bila kira-kira balik, duit saya cuma ada RM6,000 je masa tu. Lepas tu saya pula beli buku Lonely Planet China. Bila saya baca buku Lonely Planet tu, saya tengok harga train tiket daripada Beijing ke Tibet, Beijing ke Lhasa masa tu betul-betul mahal. Dan bila saya kira balik, duit RM6,000 yang saya ada tu, saya cuma boleh travel lebih kurang 3 bulan saja. Itu pun kalau saya betul-betul jaga-jaga, berjimat dengan spending saya. Lepas tu saya fikir macam mana saya nak buat, kerana saya tak nak travel setakat 2-3 bulan. Tapi saya nak travel bertahun-tahun. Kalau 2-3 bulan, nanti lepas 3 bulan saya kena balik ke Malaysia dan start all over again, cari kerja balik, pergi job interview semua balik.
kerja balik 30 hari, masuk balik dalam sistem tu, kerja 30 hari dapat gaji, 30 hari dapat gaji. Lepas tu saya terfikir, apa saya nak buat? Masa tu saya cuma ada lagi 2 ataupun 3 minggu je lagi sebelum saya fly ke China. Saya beli tiket flight ke Chengdu masa tu, dan saya fikir, macam mana saya nak travel lama ni dengan duit saya yang cuma ada 6,000 je masa tu. Saya masa tu memang tengah desperate, dan masa saya tengah desperate itulah saya buat satu keputusan yang mengejutkan. Saya cakap kat diri saya, okey, saya beli basikal dan travel naik basikal je. Jadi saya dah tak payah nak bayar train tiket ataupun bus tiket semua ni. Lepas tu beli kemah. Tidur dalam kemah tiap-tiap malam, dan saya dah tak payah nak bayar hotel, guest house semua ni. Lepas tu saya buka Google Map dan saya random je, saya check distance daripada daripada Chengdu, China, hinggalah ke Siberia, di Irkutsk, lalu Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan semua ni. Dan saya ukur balik distance dia adalah lebih kurang dalam 9,000 km. Dan masa tu saya buat calculation, saya pandai-pandai buat calculation. Okey, katakanlah saya kayuh basikal 20 km sejam dan saya kayuh 4 jam dalam sehari. Sehari saya dah boleh cover 80 km. Saya bahagi dengan 9,000, jadi saya dapat sampai ke Siberia lebih kurang 112 hari, hampir-hampir 120 hari ataupun hampir-hampir 4 bulan saya dah boleh sampai ke Siberia. Dan saya cakap kat diri saya, not bad. Benda ni doable. Dan saya rasa ini adalah satu keputusan yang betul-betul gamble saya pernah buat dalam hidup saya. Kerana saya ni bukanlah seorang yang fit, saya ni bukanlah atlet. Saya nak buat satu trip yang besar dan saya tak prepare apa-apa pun, dan saya cuma ada lagi 2 minggu je untuk prepare, kalau apa-apa pun saya nak prepare. Lepas tu saya pun call kawan saya, tanya sesiapa yang ada basikal boleh kasih saya pinjam. Saya pinjam basikal kawan saya seorang ni, dan saya ajak lagi 2 orang kawan saya untuk teman saya kayuh basikal daripada rumah parents saya di Bukit Damansara. Kita orang kayuh pergi ke Seri Hatamas masa tu, distance dia dalam 6 km. So kita orang kayuh 6 km, bila sampai Hatamas, kita orang lepak kedai mamak, borak-borak 2-3 jam. Lepas tu baru kayuh balik lagi 6 km untuk sampai balik ke Bukit Damansara. Lepas tu pusing Bukit Damansara lebih kurang 8 km. Bila dah 20 km tu saya dah rasa penat. Lepas tu saya fikir, macam mana saya nak kayuh 9,000 km merentas China sampai ke Rusia, kalau kayuh 20 km pun dah penat. Beberapa hari lepas tu saya ajak lagi kawan-kawan saya untuk teman saya kayuh daripada Kuala Kubu Baru sampai ke arah Fraser Hill. Dan itulah saya punya preparation untuk saya membuat satu trip yang betul-betul besar dalam hidup saya. Okey, so pendekkan cerita, saya pun gamble je. Kerana bila fikir balik, 2 minggu memang tak cukup untuk saya prepare diri saya untuk buat satu trip yang betul-betul besar. Jadi saya pun tak fikir panjang, dan saya fly ke Chengdu, China, berbekalkan cuma 1 backpack dan 1 laptop bag. Dan itu adalah titik permulaan saya hidup sebagai seorang nomad. Bila saya sampai di Chengdu, saya buat 3 perkara yang paling penting sekali. Saya beli basikal, saya beli kemah dengan beli buku belajar Mandarin. Mula-mula saya beli basikal. Masa tu saya memang tak tahu pun ada term bicycle touring. Saya tak tahu pun macam mana nak baiki basikal saya kalau dia rosak, dan saya tak tahu pun macam mana nak repair, nak tukar tayar kalau tayar saya pancit. Masa saya beli basikal tu, saya tanya orang kedai tu macam mana nak tukar tayar, tools apa yang patut saya pakai. Dan disebabkan orang kedai tu tak pandai cakap English dan saya pula tak pandai cakap Cina, saya spend dekat kedai tu selama lebih kurang 4 jam untuk pilih basikal mana yang saya nak beli, pasal saya memang tak tahu basikal jenis apa yang patut saya pakai. Saya ambil masa yang lama untuk belajar macam mana nak tukar tayar, pakai tools apa yang saya nak pakai. Yang kedua, saya beli kemah. Satu lagi pasal saya ni, saya bukan orang outdoor, saya tak pernah camping pun sebelum ni. Saya bukanlah pengakap ke apa.
Dan saya tak pandai pun nak pasang tent. Saya tak pandai nak pasang khemah. So masa saya nak beli tent tu, saya tanya orang kedai tu, suruh tunjuk saya macam mana nak pasang tent tu. Pasal saya cakap kat dia kalau saya nak tengok tent ni senang nak pasang ke tak. Kalau okey, saya akan beli. Sebenarnya dalam hati saya sebenarnya saya nak belajar macam mana nak pasang tent tu. Dan yang ketiga, saya beli buku Mandarin. Dan masa tu saya belajar sendiri macam mana nak cakap bahasa Cina daripada buku tu. Lepas saya dah buat 3 benda tu, saya stay dekat Chengdu lagi 8 hari. Dan masa itulah saya buat kawan dengan orang-orang lokal kat situ. Saya ada 2 orang kawan lokal kat Chengdu, Gina dengan Tanya. Dan diorang bawa saya jalan-jalan dekat sekitar Chengdu. Dan masa tu saya ambil advantage tu untuk belajar bahasa Cina. Kenapa saya stay dekat Chengdu lagi 8 hari? Kerana saya takut untuk start. Saya patutnya start beberapa hari lagi awal. Tapi bila hari yang saya nak jalan tu, bila saya tengok langit, saya akan cakap dekat diri saya, hari ni nak hujan, cuaca tak elok, so pergi esok je lah. Lepas tu bila tiba esok pagi, saya keluar balik daripada hostel. Bila saya tengok lagi langit, saya cakap dekat diri saya, hari ni macam nak hujan, cuaca tak elok, pergi esok je lah. Dan benda ni berulang-ulang, saya kasih alasan yang sama sehinggalah hari yang ke-8. Sebenarnya bukanlah weather tu tak elok, tapi Chengdu ni adalah satu tempat yang foggy. Ini cumalah alasan kerana saya betul-betul takut untuk mulakan pengembaraan saya tu. Tapi bila tiba hari yang ke-8, saya sedar yang duit saya makin lama makin kurang kerana hari-hari saya kena bayar hostel, hari-hari saya kena bayar untuk makan. Dan saya masih lagi berada di Chengdu. Lepas tu barulah saya rasa macam betul-betul nekat. Saya dah tak kira dah masa tu kerana duit saya makin lama makin kurang. Saya pun beranikan diri check out hostel tu. Ambil semua barang-barang saya, letak dekat basikal saya. Dan saya jalan je. Dan itu adalah titik permulaan pengembaraan yang paling besar dalam hidup saya. Siapa sangka decision saya pagi tu telah membuatkan saya travel selama hampir 1 dekad lamanya. Dan hinggalah saya balik ke sini pada tahun lepas sebelum kita kena lockdown. Okey, saya rasa sampai situ saja cerita saya untuk hari ini. Saya pun tak nak video ni jadi panjang sangat. Saya akan bersambung dalam video saya yang akan datang, mungkin dalam beberapa hari yang akan datang ni. Tapi dalam journey ni saya tak ada buat apa-apa filming. Saya mula buat filming masa tahun 2012, masa saya mula mengayuh basikal di Iceland. Jadi video-video saya yang sekarang dan akan datang ni, saya tak ada apa-apa footage. Saya akan tunjuk gambar-gambar je. Kerana masa tu saya cuma ambil gambar je. Okey, so jumpa lagi few more days. Thank you.